Okay, kita tengok soalan 11, soalan yang last dalam bab 3 ni, tentang stoichiometric table. So soalan 11 based on soalan nombor 10. Okay, so kita ambil table yang tadi. Okay, kemudian kita simplifykan lah. Macam inert saya dah buang, spesies saya pun dah buang. So kita jawab soalan A. So sebelum tu dia ada bagi sikit data. Dia ada sebut initial sodium hydroxide tu, komponen A adalah 10 mol per liter. So sini dia bagi data CA0, sebab komponen A CA0 10 mol per liter, dan glyceryl stearate komponen B. Komponen B initially, so kita letak not ni, ada 2 mol per liter. So kita assume sebab ini kita guna F, so sini CA0 kan, so bila tak matching kita assume lah FA0. Kat sini dia nak beritahu FA0 adalah 10 mol per second. So kita nak samakan dengan tables. Okay, kemudian FB0 okay, adalah 2 mol per second. So nanti dalam soalan yang saya keluarkan dalam quiz ke test ke final, saya akan seragamkan balik unit dia. Okay, so dia suruh kita kira what is concentration untuk komponen D. So dekat 20%, so kita ambil formula ni lah, sebab dia suruh kita kira final concentration sebenarnya komponen D. So FD sama dengan 1/3 FA0X. So kita kira 1/3 FA0 ni, kita ambil ni 10 0.2. Okay, jadi 2 bagi dengan 3, 0.67 mol per second. Satu lagi untuk 90%. Okay, sebenarnya dia suruh kita gunakan table ni je lah. Dia bagi kita nilai, dia nak tahu, dia nak kita pandai tak, dia nak tahu kita pandai tak guna table ni. So 90% FD ambil ni 1/3. Molar flow rate dia sama 10, cuma conversion dia ikut yang atas ni 0.9. So 0.9 darab 10, dia dapat 9 bagi 3 mol per second. Lepas tu soalan ni, soalan A. Soalan B dia, what is the initial concentration of C and D? So soalan dia tanya berapa FC0, so berapa FD0. So kita tengok kat sini kan table ni, sebab kita dah tulis table ni, so kita nampak lah. So ni produk. So kalau produk, dia punya initial concentration dia memang kosong. Okay, so kita gantikan 0 mol per liter per second. So kalau nak tambah, tulislah because they are product. Okay, so soalan ke C. Okay, soalan C ni tentang identify limiting excess reactant. So cara kita nak identify ni, kita akan gunakan table ni. So reactant sebenarnya ada dekat atas ni. Okay, A dengan B. Okay, so antara dua ni, mana satu yang limiting, mana satu yang excess, kita tak tahu. So cara dia, kita guna data yang dia bagi tadi. Mula-mula FA0 sama dengan 10 mol per second, dengan FB0 sama dengan 2 mol per second. So cara test tu adalah kita guna conversion yang tinggi, biasanya lebih 90% lah. Nanti kita akan nampak satu trend untuk kita identify dua benda ni.
So kita ambil X sama dengan 90%. So kita kira untuk komponen final concentration, final molar flow rate untuk A dengan B je. FA dia berapa? So kita kira FA0 10 kan. So kita ambil ni, FA0 dia 10. Lepas tu tolak FA0X, 10 darab 0.9. 10 tolak 9 sama dengan 1 mol per second. So komponen B pula, berapa final molar flow rate dia? FB0 dia berapa? FB0 dia bagi sini 2 mol. Lepas tu tolak 1/3 kan. Kemudian dia FA0. So FA0 kita 10. So X kita ambil yang kita guna untuk test ni, 90%, 0.9. Okay, so kat sini kita nampak kan, 2 tolak 9 bahagi 3, 3, negatif 1. So negatif 1 ni indicate yang kalau reaction ni berlaku, mol B ni tak cukup, sebab tu dia jadi negatif. So mol B ni sikit. So ni mol dia banyak. So banyak adalah excess reactant. So sikit ni adalah limiting. So tu saja cara dia. So sebelum ni saya minta student test guna 2 conversion. Satu conversion yang kecil 20%, satu lagi conversion yang tinggi. Tapi kalau kita nak ringkaskan kerja kita guna kaedah ni je lah. Kita ambil conversion yang tinggi terus. 90 boleh, 95 boleh. 90 yang paling senang lah, sebab kita senang nak congak. Okay, 0.9 darab 10 kita boleh congak kan. So bila kita masukkan 90%, kita ambil reactant punya final molar flow rate FA ni dengan FB. So kita kira, kita tengok mana satu yang negatif adalah limiting, yang positif ni adalah excess. Okay, tu saja. Sekian, terima kasih.